أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah yang memberi kepada kita taufik dan juga kelapangan masa untuk berada pada malam ini untuk kita sama-sama teruskan lagi kitab yang ada bersama kita, iaitu Munyatul Musalli karangan Syekh Daud Al-Fatani. Kita berhenti kat mana? Ja'alana Allah. Citra Ja'alana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala ja'alana Allah wa iyyakum minal muhafizin 'ala as-salah al-muqimina laha الخاشعين فيها الدائمين عليها فبذلك أمر الله عباده المؤمنين في كتابه وبه وصفهم فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله القانتين وقوموا لله قانتين. Kata pengarang, maka menjadikan kami Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kamu daripada orang yang memeliharakan atas sembahyang yang 5 waktu dan orang yang muqim bagi sembahyang, yakni mendirikan dan memeliharakan dia, lagi orang yang khusyuk padanya, yakni tetap hatinya dan anggotanya, hati dan anggotanya di dalam sembahyang, lagi yang mengekalkan atas sembahyang, yakni tiap-tiap sudah sembahyang mencita ia hendak mengerjakan sembahyang yang keduanya, demikianlah selama-lamanya. Maka dengan demikian itulah menyuruh Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala hambanya yang mukmin di dalam kitabnya, dan dengan dia dengan dia memberikan sifat mereka itu, maka firman, peliharakan oleh kamu hai orang mukmin atas sembahyang yang 5 waktu, dan peliharakan sembahyang wusta, dan berdiri kamu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan kamu akan taat. Maka berkehendak dengan selawat itu, iaitu sembahyang fardu yang 5 waktu. Okey, di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pengarang menutup dengan doa lah pada muqaddimah ini. Dia cerita tentang kelebihan sembahyang. Kemudian setelah itu, kedudukan sembahyang ini satu perkara yang sangat besar dalam agama. Umpama badan manusia tu, sembahyang tu kepala. Tak ada kepala, badan tak ada apa-apa. Badan tidak akan hidup. Dan setelah daripada itu, pengarang mendoakan untuk kita dan juga untuk beliau. Apa dia?
ja'alanallah, moga, maka menjadikan kami oleh Allah, menjadikan kami Allah, yakni oleh Allah. Moga-moga Allah menjadikan kepada kami. Kalau struktur ayat bahasa Arab ni dia guna fi'il madhi, makna telah menjadi, tapi di sini dia pada maqam doa. Guna fi'il madhi tapi maknanya makna ad-du'a, pohon. Jadi dia memohon kepada Allah supaya menjadikan kami dan kamu. Ja'alana. Doa ni sayugia bila kita doa benda baik, terutamanya bagi tok imam. Tok imam yang mengimamkan sembahyang, maka dia kena doa tu biar umum. Doa biar umum. Lepas pada sembahyang, doa biar umum. Ada pun wirid-wirid yang datang dengan lafaz khusus. Ada setengah daripada wirid, contohnya lafaz datang dengan lafaz tersebut dan disuruh setiap orang baca, maka hak tu yang paling afdal kekalkan dengan lafaz tersebut. Contoh apa? Contoh kalau dalam semayang, Rabbil firli warhamni wajburni, tak imam tak payah tukar Rabbil firlana warhamna wajburna dalam semayang. Luar semayang, zikir-zikir, wirid-wirid yang datang dengan lafaz yang mana setiap orang dituntut untuk baca sendiri. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Yang kita baca lepas ada sembahyang tu, yang paling aula ialah kekalkan dengan lafaz tu lah. Sebab apa? Sebab semua orang baca. Semua orang dituntut baca masing-masing. Ini dari segi keutamaan sahajalah. Nak baca ma'ajirna pun atau doa pun dia tidaklah salah. Itulah yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar dia. Lafaz yang mana datang dengan disebut begitu dan semua dia tutup baca. Ada pun doa. Nabi SAW pesan, siapa yang mengimami suatu kaum, maka janganlah dia mengkhususkan doa untuk dirinya. Kalau tidak, dia itu mengkhianati jemaah-jemaah. Doa Rabbil far Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfirli warhamni waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadi kena tukar, ganti nama tu kepada ramai. Nampak ni? Okey. Jadi masalah kadang-kadang kalau dia hafal daripada teks, apa pada teks tu ikut betul. Kalau Tok Imam dia ada kemahiran bahasa Arab sikit, dia belajar bahasa Arab masuk sekolah agama sikit, dia boleh ubah daripada ni kepada na, daripada li kepada lana dan seumpamanya. Okey. Jadi di sini dia kata menjadikan kami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kamu. Dan untuk kita juga musannif doa ini, semoga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita daripada orang yang memelihara akan atas sembahyang yang 5 waktu. Okey. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Doa Nabi Ibrahim dalam sembahyang dalam Quran kan. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu ayat Quran. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada diri dia dan anak-anak cucu dia supaya apa? Dijadikan di kalangan orang yang menegakkan dan mengekalkan di atas sembahyang. Kalau kita nak ambil, tukarlah mana yang perlu. Rabbi ja'alna muqimis salati wa min dzurriyyatina, atau wa min dzurriyyatina pun boleh. Okey. Jadi di sini minta supaya memelihara, jadikan kita di kalangan orang yang memelihara akan sembahyang 5 waktu. Pelihara sembahyang makna tidak tinggal. As-salah ala waqtiha atau fi waqtiha, sembahyang dalam waktu. Itu makna pelihara tu.
Satu. Dan lagi apa makna pelihara tu? Dan orang yang mukim bagi sembahyang. Tu mukiminas salah. Minal hafizin. Minal hafizin. Hafizin tadi terjemah pada hafizin. Hafizin ni makna pelihara sembahyang. Pelihara sembahyang makna dia tidak lalai dan tidak tinggalkan sembahyang. Nampak? Lepas tu qaimin pula, bukan pelihara sembahyang saja, lagi sifat qaim. Qaim ni lagi dalam makna dia. Ni daripada mimbab dia panggil apa? Hafizin, pelihara. Qaimi dalam tu ada makna pelihara dan ziyadah. Nampak? Ada makna pelihara dan ziyadah. Sebab Al-Quran guna Allahumma rabbi ja'alni muqimis salah. Iqamatis salah tu, dalam makna iqamatis salah ada dalam tu makna muhafazah ala salah. Dalam makna mendirikan sembahyang ada makna menjaga sembahyang. Nampak? Jadi dia guna pula wal muqimina laha, dan orang yang mukim bagi sembahyang. Mukim, istilah mukim ni dah. Istilah mukim bukan musafir ni. Kalau mukim dalam musafir ni orang yang apa? Bermukim. Orang yang duduk satu tempat tu 4 hari penuh dan lebih, panggil mukim. Ni musim-musim cuti sekolah ni. Ramai orang bermukim di Terengganu, mari jalan. Ia bukan mustautin. Dia mari mukim, mari duduk lama. Duduk lama 4 hari penuh dan lebih, kira mukim. Anak-anak kita pergi berjalan mana? Pergi berjalan ngaji di universiti dah, Selangor, KL ke mana, duduk lama. Mereka tu dikira ahli mukim. Mukim. Orang yang mukim ni wajib sembahyang Jumaat. Wajib sembahyang Jumaat. Okey, tapi dia tidak dibilang ahli Jumaat. Tak bilang 40 orang tu. Dia wajib sembahyang Jumaat, tapi adakah dibilang daripada 40 orang? Tidak. Yang dibilang 40 orang ada syarat-syarat. Mustautin. Adapun mukim wajib sembahyang Jumaat. Kita nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi lama, rumah cucu kita, rumah anak kita, kata nak duduk seminggu. Mana 4 hari penuh dah lebih. Kita pergi sana tu, dalam perjalanan boleh jamak qasar. Sampai saja di sana tak boleh jamak qasar dah. Sebab kita telah tetap nak duduk di situ 4 hari penuh dah lebih. Kita telah, bila sampai tempat tu, kita telah jadi status mukim. Bila bermukim tak boleh jamak qasar. Nampak? Okay? Boleh pula keluar pula nanti nak musafir baru pula. Dalam perjalanan kita dikira musafir. Situ boleh jamak dan juga qasar. Okey. Jadi mukim di sini bukan maksud tu. Itu dalam bab musafir. Mukim di sini apa dia makna? Dia kata orang yang mukim bagi sembahyang, yakni menghendaki dengan mukim itu mendirikan dan memeliharakan dia. Mendirikan dan memeliharakan dia. Nampak? Jadi dalam makna mukim, iqamatis solah tu, sebab itu dalam Quran aqimus solah, tidak tulis sallu saja. Allah tidak kata sallu saja. Allah Subhanahu Wa Taala kata aqimus solah, dirikan sembahyang. Kerana dalam makna mendirikan tu makna yang lebih mendalam. Bukan sekadar mendirikan, menegakkan. Menegakkan maksud apa? Menunaikannya dengan rukun dan syaratnya dengan sempurna. Itu maksud mendirikan. Iqamah tu an tuadda as-salatu bi syuruti wa arkaniha. Menunaikan sembahyang dengan syarat-syarat yang dan rukun-rukunnya. Syarat-syarat dan rukunnya. Di samping apa ni? Khusyuk. Ada. Jadi bukan itu saja. Pelihara pun ada dalam makna mendirikan sembahyang. Ada dalam makna mendirikan sembahyang. Sebab tu dia kata yakni mendirikan dan memeliharakan dia. Lagi orang yang khusyuk padanya, al-khashi'ina fiha. Al-khashi'ina fiha, orang yang khusyuk padanya. Khusyuk padanya. Sekarang dia terang makna khusyuk pula. Khusyuk ni biasa kita dengar lah. Khusyuk ni makna apa tak?
Khusyuk, lafaz khusyuk ni biasa kita dengar. Tapi orang salah erti makna khusyuk ni. Dia khusyuk ni ada banyak martabat. Kata khusyuk secara mana? Khusyuk tu makna kalau burung mari boleh hinggap atas bahu. Letak makna khusyuk gitu. Makna khusyuk tu dak ingat serba-serbi dah. Apa dah? Kalau khusyuk tu makna kalau belanggar luar dak dengar. Ada orang faham gitu. Dia khusyuk ni maratib, ada martabat dia. Jadi aqallul khusyuk, sekurang-kurang khusyuk tu seorang tu sedar di sembahyang dan dia menghayati makna-makna bacaan dalam sembahyang. Dia menghayati makna-makna bacaan dalam sembahyang. Tu kira khusyuk dah. Nampak tak? Kira khusyuk dah. Makna dia tahu, dia sedar, dia rukuk, i'tidal, sujud dan dia hayati makna-makna sembahyang. Itu dikira martabat khusyuk dah tu. Lebih lagi, memang banyaklah martabat khusyuk lebih tinggi ada lagi. Sehingga kan tak ingat selain daripada Allah. Itu martabat lebih tinggi, tetapi sekurang-kurang khusyuk itu memerhati dan mentadabbur bacaan dalam sembahyang. Nampak tak? Yang tak ampuhnya akad takbir, tengok-tengok sudah. Tengok-tengok beri salam dah. Beri salam dah. Jadi akad takbir Allahu Akbar, habis beri salam dah. Habis dah. Dok sedar habis dah sembahyang. Nampak tak? Jadi mengelamu ke mana tu? Guana tu. Jadi dia kata lagi orang yang khusyuk padanya. Apa makna khusyuk? Musannif terang sini. Yakni tetap hatinya dan anggotanya dalam sembahyang. Tetap hati dan anggotanya dalam sembahyang. Nampak? Ni makna khusyuk ni. Hati tetap. Makna tak dilah beri penumpuang dia sedar. Anggota tetap. Taklah makna garu-garu. Setengah orang semayang tu lah nak garu, mayang nak garu. Tak? Jadi gitu sebab apa tak tahu. Mungkin dia sebab dia pergi ke luar negara ke, dia pergi keluar ke mana-mana ke, dia tengok orang semayang pergi Mekah, tengok tu imam Mekah semayang baik kis kerbang. Semayang baik kis kerbang, baik kis jubah, baik kis ni. Tak tengok lagi orang Arab semayang tengok esek. Tengok esek tutup, boleh tulis pula. Ni kita benda hak dak molek tak payah ambil lah. Benda hak dak molek tak payah ambil. Walaupun di sisi mazhab dia benda perbuatan kecil tu dak batal, tapi memang orang panggil dak khusyuk. Semayang dak main jangguk. Tak? Main jangguk tu. Lepas main dak main dak jangguk. Jadi kat mana silap tu? Itu kata syaitan ni kadang-kadang orang hak buat ibadat, dia nak tinggal ibadat payah. Dia beri kurangkan pahala ibadat. Nak mari syaitan nak mari kacau kita. Jangan mayang ayah haji malam ni tak payah mayang. Payah. Nak sekali je kalau dak makan. Orang mari sejid dak makan. Kalau suruh tinggal semayang, suruh jangan semayang, dak makan. Jadi dia kacau cara lain supaya ibadat kita asal boleh markah penuh, pahala penuh, ia jadi kurang. Kadang-kadang perkara-perkara beginilah yang mengganggu khusyuk. Gerak-gerak dalam semayang. Dalam satu cerita Nabi SAW, dalam satu ketika datang seorang lelaki semayang, Nabi tengok dia. Dalam semayang dia pegang janggut. Tangan dia tak tetap. Antara sebab disuruh pegang ni, antaranya lah, walaupun memang ini datang pada sunnah. Al-imsak ni, pegang tangan ni supaya tangan kita buat jadi nano tangan ni. Tangan kita pegang ni maknanya supaya apa? Jadi gerak ke arah benda-benda yang tak patut. Jadi bila dia tengok lelaki tu, sahabat tu main janggut, Nabi kata lau khasha'a qalbuhu la khasha'a jawarihuhu. Si fulan ni kalau hati dia khusyuk, nescaya anggota dia khusyuk juga. Kalau hati dia khusyuk, nescaya anggota dia khusyuk juga. Nampak tak? Jadi benda berkaitan pergerakan dalam semayang ni, jangan kita banyak gerak
pada benda-benda yang tidak dituntut dalam semayang. Tidak dituntut. Budak sekolah biasa, budak sekolah tengah semayang ni garu kaki. Budak sekolah ni tok ke budak. Tengah semayang garu lagi. Ayuh budak, mak budak. Jadi koma, bahasa kita kata koma. Jadi kualiti semayang tu biar kita ada peningkatan semua. Okey. Kalau garu dah boleh garu dak, kalau gatal bukan dak boleh garu. Nanti kita akan belajar ni mana pergerakan-pergerakan yang tidak membatalkan pergerakan bateri ke mana tak? Bateri ke tak? Mana pergerakan yang boleh kita kata membatalkan, mana yang dibenarkan. Kalau gatal perlu pada garu, boleh. Tapi bukan makna garu sokmo ke mana. Tak. Tapi benda itu ada kita kata disebut oleh para ulama. Kata kita perlu garu, tak apa, boleh garu, tapi dengan cara kena. Kalau garu tak kena, jadi batal semayang. Garu 3 kali dan lebih, batal semayang. Tapi kalau garu gini, tak batal pula. Sebab yang gerak je jari saja. Yang gerak jari ni anggota kecil. Teknik tu kena belajar. Faham tak? Teknik. Okey. Mana dia kata? Tetap hati dan anggotanya di dalam sembahyang, lagi yang mengekalkan atas sembahyang. Ad-daimina 'alaiha. Ini terjemah. Ad-daimina 'alaiha. Lagi yang mengekalkan atas sembahyang. Makna daimu. Ini dalam Quran, walladzina ala salatihim daimun. Orang mukmin sifatnya Allah Taala kata daimun. Lafaz solat daimun ni. Kalau kita kena faham juga istilah ni dalam Quran, Allah Taala sebut ala salatihim daimun. Mereka yang daimun, sentiasa di atas sembahyang mereka. Daimun ni apa? Kalau orang ngaji ilmu-ilmu hak menyeleweng pun, dia ada istilah dipanggil solat daimun. Solat khashi'un, solat daimun. Solat daimun yang mereka faham dengan makna salah. Apa dia? Semayang sokmo. Semayang sokmo. Dia kata kita tak payah dah semayang 5 waktu ni. Makam kita makam solat daimun. Semayang daimun. Orang hak tidak ada ilmu fardhu ain yang kemah, terpengaruh lah. Kata berapa kali mayang sehari? 5 kali. Saya bukan 5 kali, saya sentiasa sembahyang. Dengar hebat. Sentiasa sembahyang pun baca ayat Quran, dan mereka yang di atas sembahyang itu sentiasa. Baca begitu, hebatlah. Nak belajar guana gak sembahyang daimun ni. Sembahyang daimun ni guana. Sembahyang yang tidak ada niat, tidak ada perbuatan. Tidak ada perkataan. Duk kedai kopi, mayang ni. Ni geng-geng buah ni. Geng-geng buah kedai kopi ni. Bukan semua ni. Hak jenis ajaran yang sesat ni. Ajaran makrifat hak sesat ni. Jadi mereka, pada istilah mereka, ada kitab-kitab mereka menyatakan solat daimun tu apa. Solat daimun. Dia kata dah semayang, Tuhan kabarkan, fawailul lil musalli, celaka orang semayang. Dia kata siapa yang berani kata dia ni khusyuk dalam semayang dia? Siapa berani? Kalau tanya ni pun tak berani kita tak. Berani angkat tangan. Siapa yang khusyuk dalam semayang? Berani angkat tangan? Tak berani. Jadi memang awak takkan kata. Dan memang pun kita nak khusyuk sebenarnya tidak. Tidakkah Tuhan kata fawailul lil musalli alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dalam semayang, dia terjemah begitu. Jadi boleh merakui saja-saja semayang. Jadi semayang daimun inilah semayang yang ditutup oleh Tuhan. Habis ya. Lama-lama molek ada mari sejid mayang, tak mayang dah. Sebab apa? Maqam dia tinggi kabarnya. Ini bukan maqam tinggi, makan tinggi. Makan tu tinggi, makan tu tinggi. Nampak tak? Jadi ni semua ajaran yang salah belaka. Pertamanya,
ayat Quran yang kata fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun tu salah dah dia terjemah. Terjemah salah dah. Bukan di situ kena kepada orang yang tidak khusyuk dalam sembahyang. Sebab itu Allah Taala sebut alladzina hum an salatihim, bukan fi salatihim. An salatihim. Orang yang daripada sembahyang tu lalai. Dia tu dok sembahyang. Satu makna. Ataupun sembahyang luar pada waktu. Bukan an fi salatihim. Sebab itu ulama salah kata kalaulah Tuhan kata fi solatihim, nescaya kita semua termasuk dalam ancaman ni. Tapi nasib baik Tuhan kata an solatihim, orang yang lalai daripada, bukan lalai dalam semayang. Lalai daripada semayang dengan masuk semayang ni dah ambil cara. Siapa dak semayang ada, siapa semayang kalau semayang pun luar waktu. Itu maksud dia. Jadi situ salah dah tu. Tapi mana orang tahu? Bila baca dengar ayat tu comel dah kena dengan tafsiran sebab tak tahu makna-makna dalam bahasa Arab ni. Apa? Kemudian diterjemahkan solat daimu tu makna semayang sokmo. Dah. Aqimis solata li dzikri, dirikan semayang untuk ingat aku. Tiba-tiba kita semayang kita dah ingat dia, maka kita mendapat celaka. Tengok. Jadi baiklah golongan dia kata dok semayang, dok dapat celaka, dok dapat neraka. Orang semayang dapat neraka. Dia dok semayang, cara ni dok dapat neraka. Bahkan di semayang daimu. Nampak? Ini semua pemahaman salah. Kita kena kabur benda gini sebab apa? Sebab benda ini zaman sekarang ni pengajaran begini, dulu nak mengaji ini payah. Ia nusuk-nusuk. Hujung-hujung kapung, tengah-tengah malam, pukul 12. Tak? Pukul 1 baru ada orang ngajar. Ataupun borok kedai-kedai kopi gitu lah. Tapi zaman sekarang ni boleh cari je di internet, di YouTube. Banyak sangat yang bawa pemahaman salah. Sebab itu kita khabar ni tujuan apa? Supaya boleh kenal. Lepas tu kita dengar pelik-pelik anak-anak kita buat itu, kita potong terus. Nampak tak? Kalau tidak ni bahaya. Pahaman begini akan menyebabkan tinggal kefarduan dalam agama. Mula-mula dah semayang, lepas tu dah puasa. Haji tak kira dah buat haji dah sini. Dah buat haji dah Mekah tu dah payah dah. Haji dalam hati. Nampak tak? Tawah hati je. Kan tawah Kaabah tu. Dahlah zaman sekarang nak pergi haji payah. Jadi benda-benda pahaman yang sesat gini kena ambil berat, ambil perhatian supaya jangan tersebar terutamanya dalam keluarga kita atau orang yang kita kenal. Nampak? Okey. Nak sekat dah nak sekat ke mana? Macam live awak saya buat, boleh sekat kau. Kena buat report report siapa? Report kepada syarikat orang kapi. Bukan dia ada jaking ke apa nak pantau nak selia. Sebab itulah benda-benda gini kena hati-hati. Okey, tengok. Sebab itu kita nak faham agama ni kepahaman ulama. Dia kata, mana boleh agama ni bahasa Arab aje, Allah Taala turunkan agama kepada seluruh bangsa kan? Turunkan kepada seluruh bangsa kan? Jadi kata tak perlu pun mengaji bahasa Arab, kita faham kenal Tuhan dengan awak kita. Betul, tetapi wahyu tu kok bahasa Arab. Maka orang yang lebih faham kehendak wahyu tu siapa? Orang yang ada kemahiran bahasa Arab lah. Ada kemahiran bahasa Arab. Golongan ni baca Quran pun tunggal langgar. Tunggal langgar. Nak jalan mudah. Semua nak jalan mudah lah ni. Okey. Jadi kan itulah pemahaman bagi Al-Quran dan hadis tu melalui pemahaman para ulama. Bukan faham-faham kita sendiri, kita rasa-rasa sendiri, reka-reka sendiri. Okey, tengok. Dia kata dalam sembahyang lagi yang mengekal atas sembahyang. Apa makna? Ini nak terjemah kepada ad-daimina 'alaiha. Nak terjemah apa dia? Yakni menghendaki oleh dia dengan mengekalkan atas sembahyang itu tiap-tiap sudah sembahyang mencita ia hendak mengerjakan sembahyang yang kedua.
demikianlah selama-lamanya. Tu makna daimun. Makna daimun ni ialah makna asal, makna buat sembahyang sokmo satu. Tapi ini nak merujuk kepada apa? Kepada kelebihan yang datang warid dalam beberapa riwayat, orang yang sentiasa dia lepas selesai sembahyang, dia niat nak sembahyang lagi. Nak sembahyang lagi. Kita lepas sembahyang garis adik. Lepas habis sembahyang, bercita-cita biar adang sembahyang isyak. Nampak? Bercita-cita lepas sembahyang isyak, biar bangun subuh esok sembahyang subuh. Bercita-cita lepas sembahyang subuh, biar adang sembahyang zuhur. Ni. Jadi orang sini datang dalam hadis itu Nabi kata siapa yang datang ke masjid, contohnya dia sembahyang dan dia tidak lam yuhaddith, dengan makna tidak berhadas dan tidak buat perkara selain yang maknanya menyebabkan lain daripada maksud sembahyang atau seumpamanya. Dia lepas satu sembahyang, dia mencita-citakan sembahyang yang kedua, maka sepanjang-panjang dia berada dalam waktu itu, dia ditulis di kalangan orang sembahyang. Nampak? Kita mari masuk masjid, niat iktikaf tadi. Lepas sembahyang maghrib, kita nak tunggu sembahyang isyak. Siapa yang duduk selesai satu solat dan menunggu solat satu lagi, maka sepanjang-panjang masa dia tunggu tu, dia ditulis seumpama pahala orang sembahyang. Walaupun tak sembahyang. Kalau sembahyang, tu pahala sembahyang sungguh lah. Ni pahala seumpama orang sembahyang. Sepanjang-panjang dia menunggu solat satu lagi. Jadi kalau dia sentiasa menunggu solat satu lagi, tidakkah dia dianggap seorang yang mengekali dan sentiasa dalam keadaan sembahyang? Itu maksud tu. Nampak? Jadi ni nak merujuk penafsiran ni berdasarkan riwayat hadis yang menyatakan seorang yang datang lalu dia sembahyang dan dia menunggu, duduk di dalam masjid dan seumpamanya menunggu sembahyang satu lagi, maka sepanjang dia tunggu tu dia ditulis umpama pahala orang yang sembahyang. Pahala orang sembahyang. Nampak? Sebab itu dia kata yakni tiap-tiap sudah sembahyang mencita ia hendak mengerjakan sembahyang yang keduanya, maka dia seakan sembahyang. Demikianlah selama-lamanya. Bila sokmo dia niat gitu, maka tidakkah dia mendapat pahala seumpama orang yang mengekali sembahyang? Nampak? Jadi bila kita faham dengan makna betul, tak salah pun. Dia tidak akan salah dengan syariat. Okey. Maka dengan demikian itulah menyuruh Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala hamba-Nya yang mukmin di dalam kitabnya. Ni kata pengarang, fabidzalika amarallahu ibadahul mu'minina fi kitabih. Dengan ini sifat-sifat ni tadi, khashi'in, daimin, hafizin. Lagi apa dia? Sifat-sifat yang lain lagi lah Allah Ta'ala sebut dalam sembahyang dan dalam hadis. Dengan itulah Allah Ta'ala menyebut, Allah Ta'ala menyuruh akan segala hamba-Nya yang mukmin di dalam kitabnya. Dan dengan dia memberikan sifat mereka itu, dan inilah Tuhan sebut, walladzina hum ala salatihim daimun, hafizun. Tuhan sifatkan ciri orang mukmin ni dengan sifat-sifat tersebut. Maka firman, moleknya firmannya itulah, firmannya, firman Allah Ta'ala tu, firmannya dalam hak ni guna tu, firmannya tak ada, firman saja, firmannya. Maka firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, apa Allah Ta'ala kata, ni dia terjemah terus lah ni, terjemah terus bagi ayat surah Baqarah, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Firmannya, peliharakan oleh kamu hai orang mukminin atas sembahyang 5 waktu dan peliharakan sembahyang wusta.
Allah Ta'ala pesan apa? Supaya orang beriman ini memelihara, hafizu, jaga, pelihara as-salawat, semayang-semayang. Semayang-semayang mana? Semayang fardu lah. Kemudian was-salatil wusta, dan juga sembahyang pertengahan, semayang wusta. Wusta ni tengah, semayang pertengahan. Maka apa yang dimaksudkan semayang pertengahan ni? Dalam sini Allah Ta'ala mengatakan, peliharakan oleh kamu, hai orang mukmin, atas sembahyang yang 5 waktu, dan peliharakan sembahyang wusta. Apa ni sembahyang wusta? Khilaf di kalangan ulama. Pandangan yang paling kuat ialah sembahyang asar. Sembahyang asar. Sembahyang asar. Kerana dia duduk tengah antara 2 sembahyang pada waktu siang dan 2 sembahyang pada waktu malam. Maghrib, isyak malam, subuh, zuhur siang. Maka tengahnya ialah asar. Dan waktu asar ni memanglah waktu yang ramai orang lalai. Kalau budak-budak waktu main waktu main, main bola, main futsal, dah ingat apa semayang. Tak. Waktu apa lagi? Orang hak kerja pula waktu ni, kadang lajak-lajak garik. Kalau setengah tepat tu, kalau jam, waktu ni jam, kalau balik sebelum tu jam, kadang tak qada je. Dan kalau tiap-tiap hari qada, ke mana cerita? Tiap-tiap hari sepanjang bekerja 20 tahun, 30 tahun kerja, qada sama semayang asar, semayang maghrib. Kadang-kadang kena tengoklah tempat kita ni musim ni jam ni, orang cuti ni tak. Tapi dah ada lah teruk macam patah barak tu. Jadi kena susun. Kadang semayang ni, sebab tu orang yang pelihara semayang ni akan susun. Dia akan susun jadual hidupnya berdasarkan semayang. Dia akan susun. Ni tak semayang lagi, cari tak mau, tak semayang lagi, susah hati. Cari tempat berhenti, cari masjid, cari sesame minyak, surah dan seumpamanya. Nampak? Kalau tidak, kiranya tak ada lah. Tak ada, hanyut gitu. Kalau adalah ke perasaan sikit, balik qada. Tapi qada ni dia tinggal dengan sengaja tu. Alasan apa qada? Pergi perang ke? Siapa kena qada kan? Tak ada. Terlekat dalam jam urusan dunia. Tu. Waktu rasa ni waktu yang sangat penting untuk seorang itu pelihara dia. Tengok. Sebab tu Tuhan, walaupun sembahyang, hafizu ala salawat, dalam salawat itu sembahyang 5 waktu ada tak waktu asar? Ada dah. Tapi Tuhan ulang lagi sebagai mentakkidkan, menegaskan lagi kepentingan sembahyang asar. Kepentingan sembahyang asar. Ini kedudukan sembahyang dalam diri orang mukmin, satu benda yang besar dan perlu dijaga. Okey. Sembahyang wusta, dan berdiri kamu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan kamu akan taat. Jadi kita disuruh berdiri. Waqumu lillahi qanitin. Qanitin dengan ta. Qanitin makna tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Kata musannif, maka berkehendak dengan salawat itu, iaitu sembahyang fardu yang 5 waktu. Jadi dia kata sembahyang Tuhan sebut tadi, hafizu ala salawat, sembahyang tu sembahyang 5 waktu lah. Kerana itu yang wajib. Apa dia? Iaitu zuhur dan asar dan maghrib dan isyak dan subuh. Maka demikian itu ialah sembahyang yang tiada diluaskan akan seorang daripada orang Islam meninggalkannya. Diluahkan makna diberi ringan. Tak ada kerenganan kepada orang Islam untuk tinggal. Tak boleh. Oh gitu. Dilolos. Boleh tak? Diluas. Beri keluasan. Dilolos. Soal umi dilolos. Tiada diloloskan. Tak boleh orang lari daripada orang Islam meninggal. Dilolos
Ada orang umi tak? Orang Jawi tu luah juga. Luah. Dia luah, diluaskan meninggalkannya tu dari segi struktur makna betul dah. Makna tak ada keluasan untuk tinggal. Tiada dibenarkan tinggal. Tidak diberi keluasan. Makna tidak beri, tak ada peluang. Kalau lolos tu makna lari tak? Lolos makna lari. Tak ada alasan. Tiada dak alasan dak jadi. Betul dah makna tu, tapi tulisan tu. Tulisan tu tulisan ada hak nuskah tu. Apa nama ni, Khazanah Fataniyah ataupun Babul Kutaibah, tak ada. Lu tengoklah balik. Tapi makna begitu. Tak ada peluang, tidak ada luas, tidak ada peluang untuk seseorang itu meninggalkan satu daripadanya. Pada satu kelakuan daripada segala kelakuannya. Okey, tak boleh. Pada satu kelakuan daripada segala kelakuannya, selagi mana dia itu ada akal, dia itu mukallaf, tak boleh nak tinggal. Tak boleh tinggal. Tinggal langsung ni dah sibuk atau musafir ataupun sakit, dibenarkan rukhsah, tapi tinggal tak boleh. Atau tak ada luah untuk tinggal tu, tinggal tak boleh. Tinggal, orang tak berakal pun boleh tinggal. Ada pun dalam keadaan darurat, keadaan rukhsah seumpama itu, ada keringanan. Hak pak boleh jadi dua. Hak waktu kediam boleh awalkan, waktu awal boleh kediamkan. Tu tak apa, tak tinggal. Yang tak ada tinggal, selagi mana ada taklif, tidak ada keluasan untuk meninggalkannya. Pada satu kelakuan daripada segala kelakuannya. Islam ada ia berakal, dan jikalau sampailah lemahnya barang yang sampai, dan sakitnya kepada sangka-sangka sampainya. Jadi kita sambung situlah. Iaitu kat mana tadi? Pada satu kelakuan daripada segala kelakuannya. Pada satu kelakuan daripada segala kelakuannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ni ada catatan kata tiada diluaskan. Itu Khazanah Fataniyah. Syekh Muhammad Sawi, dia ada kitab ni memang dikhidmatkan lah, dikhidmat oleh ramai kitab yang kita baca ni, diluaskan. Makna hak nampak hak dekatnya dengan makna atau dengan kehendak musannif tu diluaskan lah. Diluaskan. Loloh tu dak diluaskan. Hak Jawi ni diluaskan. Dia faham ke mana? Diluaskan meninggalkannya. Tiada diluaskan meninggal. Ni bahasa ni memang sebut guna. Tiada keluasan, tak ada peluang, tak ada ruang untuk tinggal. Luas ruang, tak ada ruang untuk tinggal. Ni kitab lama je lah, kita kena jagalah berkaitan dengan murad musannif tu. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak. Ya, sekadar tu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.